Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia dan terutamanya kepada penduduk-penduduk di kawasan Subang Jaya. Saya adalah Nelson yang mempunyai gelaran burung apabila Superbird yang merupakan satu aktivis masyarakat yang amat famous di Pulau Pinang dan juga di Jabatan Bomba Lembaga Arkitek Malaysia dan juga Lembaga Juruterang Malaysia dan juga di Pulau Pinang Kerajaan Tempatan. Kami telah menerima sebagai seorang aktivis masyarakat, kami telah menerima banyak aduan yang di Subang Jaya ini, di mana terdapat satu kilang dibina dan di tepi sungai dan juga ada masalah-masalah. Tetapi hari ini kami sudah buat satu aduan secara rasmi yang saya sendiri telah menghadiri ke tempat Majlis Bandaraya Subang Jaya ini pada bulan 6, 9 hari bulan 2022 ini. Dan sebelum ini saya telah menerima banyak orang kata Bandaraya Majlis NBSJ ini ada banyak kelemahan dan juga penyelewengan. Saya tidak percayai sebab NBSJ ini dipimpin atas ini Parti Keadilan juga Parti DAP yang sentiasa hantam kerajaan barisan ini. Dan selepas 1 bulan, saya amat kecewa. Memang terdapat satu penyelewengan yang amat serius. Dan saya harap video ini boleh dilihat oleh Datuk Bandar, Datuk Johari bin Anwar. Sebab ini perkara serius. Ini banyak serius dan penduduk rakyat membuat aduan, tetapi sebagai pihak penguasa, pihak Jabatan Perundangan Undang-Undang ini, mereka cuba tutup dan mengawal ini kesalahan ataupun penyelewengan yang dilakukan oleh si kilang itu dan juga yang pertikaian macam mana kilang ini boleh mendapatkan CCC. Okey, di sini pada bulan Jun 9 saya telah sendiri hadir pergi menjumpa saya dengan ini satu aktivis masyarakat yang famous di Selangor ini, itu yang nama Tasu ini. Kita telah pergi menjumpa dengan Encik Jamil bahagian pelesenan dan kami mendapati kilang yang bernama Ban Li Hing itu. Ban Li Hing itu telah dilulus di CCC ini tanpa halangan perundangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami tanya macam mana kilang itu boleh dilulus walaupun kilang itu dibina di tepi sungai ataupun air parit yang besar ini tanpa setback ataupun di atas sungai ini di sempadan. Kalau ikut undang-undang dan akta kerja perairan, walaupun kilang ini di border sempadan ataupun di kawasan sungai kena ada setback. Tetapi semasa saya pergi ke kilang ini, sebab kita menerima aduan, kita dapat kilang ini dapat CCC. Macam mana arkitek boleh meluluskan CCC dengan sokongan Majlis Bandaraya Subang Jaya? So selepas itu pegawai Jamil, Encik Jamil panggil saya pergi buat satu aduan melalui ini ofis pejabat aduan NBSJ ini dan itu hari saya sudah tanya 2 soalan yang banyak serius. Soalan pertama, macam mana si kilang itu Tony Lui itu boleh tutup jalan utama. Jalan di kilang itu sebagai jalan awam, orang awam. Mereka cuba ditutup. Ini soalan yang banyak, serius. Dan sebagai pegawai itu, dia sudah kata, ini memang betul. Macam mana itu kilang boleh ditutup jalan, tutup dengan itu papan itu besi yang kalah ini semua. Dan mereka juga dia mencuriga macam mana tidak ada penguatkuasaan pergi buat tindakan undang-undang ke atas kilang itu. So pada hari itu mereka berjanji masalah ini akan diberitahu kepada pihak atas, pihak Jabatan Perundangan ataupun penguatkuasaan. Dengan ini pegawai yang bernama Encik Muhammad Jaki dan juga pengarah dan juga ini Jabatan Undang-Undang ini Puan Haja Anita. Tolong tengok. Kita buat komplain, kita berharap Jabatan Undang-Undang ataupun penguatkuasaan NBSJ di bawah kepimpinan DAP dan juga ini keadilan ini adalah satu
jabatan yang berintegriti. Okey. Tetapi dengan banyak kali saya cuba menghubungi ini MBAJ dengan tekanan. Kita tanya macam mana boleh dapat lesen. Kita sudah tahu dia ada lesen. Tapi buat macam mana arkitek boleh bersubahat dengan pegawai walaupun kilang itu dibina tanpa setback yang betul. Dan kalau berlaku kecemasan ataupun kebakaran di tempat itu, apa akan terjadi? Tetapi dengan marangnya hari ini, saya harap semua layak Selangor tengok sini. Saya memang kecewa. Saya terlalu kecewa dengan jawapan mereka. Mereka ini, okey, ini semua mereka kata, salam sejahtera dengan segala hormat yang merujuk kepada perkara di atas dan aduan pihak tuan 0569062022 9 Jun 2009. Berikut merupakan maklumat balas terhadap aduan tersebut. Untuk maklumat tuan adalah aduan telah disiasat oleh unit Pecung 1 pada 11 Jun 2022 lebih kurang jam 11.05 pagi. Semasa siasatan terdapat 3 kilang gudang tersebut mempunyai lesen yang sah dari NBSA. 1. Ban Liheng tutup. Apa itu maksud tutup? Okey, semakan melalui sistem EIS mendapati premis kilang tersebut mempunyai lesen dari NBSC dengan lama lesen 2021-03-01-030 tamat 15 Oktober 2022. Arti elektronik sendiri kilang mempunyai kabel wire nombor lesen 2021-070-070-042 tamat 1 Julai 2022. That means sudah tamat. Okey, sudah tamat. Dan juga ENE Electronic Solution sama pejabat urusan gudang memborong menyimpan nombor lesen 2021-090-0089 tamat 1 September 2022. Aduan tersebut disiasat oleh unit Pecung 3 pada 6/11/2022 lebih kurang jam 11.45 pagi. Premis mempunyai lesen perniagaan daripada NBSA. Ini bodohnya jabatan. Ini bodohnya ini jawapan. Saya buat aduan, saya sudah jumpa dengan Encik Jamil bahagian perlesenan. Kami sudah tahu kilang Ban Liheng itu ada lesen. Kilang ENE Electronic Solution ada lesen. Aduan kami tanya macam mana MBAJ jabatan pihak berkuasa tempatan menyokong menggelukkan CCC bersubahat dengan arkitek. Kalau mengikut akta kerja salinan ataupun kerajaan tempatan, memang tidak dibenarkan. Reserve kena ada reserve tanah ataupun setback kena diadakan di boundary sempadan ataupun di tepi sungai. Tolong jawab saya nak komplain. Kalau nak cari makan, guna otak. Cek orang yang buat komplain ini siapa. Ini sebab banyak famous di Jabatan Bomba Malaysia, di Lembaga Arkitek Malaysia. Saya sudah sue Lembaga Arkitek Malaysia. Dan saya pun sudah bulan ini, saya pun nak masuk sue Jabatan Bomba Malaysia. Guna akar. Bukan guna itu punggung untuk answer saya punya aduan. Saya tidak tanya kilang ini ada lesen atau tidak. Saya hanya tanya macam mana kilang ini boleh mendapatkan CCC tanpa halangan undang-undang. Hei, Datuk Bandar Johari, tolong cek dengan you yang anak. Kalau nak kawal, tolong merujuk kepada undang-undang. Tolong merujuk pengadu itu siapa. Saya ini fighter dengan orang miskin. Saya fighter ini dengan sungai alam sekitar. Saya ini fighter dengan bukit orang yang curi. Itu bukit. Saya fighter ini dengan bangunan, keselamatan bangunan. Hari ini saya datang ke sini dari Pulau Pinang ke NBAJ ini. Siapa bayar saya punya tol? Siapa bayar saya punya hotel? Siapa bayar saya punya ini expenses semua? Saya sendiri tanggung. Tolong tanya ini anak buah. Kalau nak cari makan, ikut law. Jangan cuba mencabar undang-undang. Dan bagi satu,
according dengan hari itu, di pejabat aduan awak MBSJ ini, mereka telah berjanji, menyatakan mereka akan mengambil tindakan sehingga si kilang ini, Tony ini, mereka sanggup tutup jalan. Jalan ini bukan jalan tanah, ini kilang. Jalan ini adalah tanah kerajaan tempatan MBSJ ataupun kerajaan pihak berkuasa. Macam mana sehingga hal ini? Sehingga ini tanah, ini jalan seolah ini Bapak Tony. Dia di Facebook, dia mencabar. Sudah tutup, kes ini semua sudah settle. Kalau settle, adakah Datuk Bandar tahu? Datuk Bandar ini tahu, ini jalan ini orang awam. Bukan Bapak punya Datuk punya tanah tau. Bukan Datuk punya ini jalan. Ini tanah, ini jalan adalah hak penduduk-penduduk kerajaan Selangor, Subang Jaya ini. Ini tanah hanya Datuk Bandar ataupun pegawai-pegawai kerajaan membantu, mengurus, memastikan tanah orang awam, jalan orang awam ini digunakan dengan cara yang betul. Bukan saja apa-apa saja boleh ditutup oleh sesuatu pihak, walaupun orang itu penyokong DAP, walaupun Datuk Tony Lui ini pernah menghasut ini dari bekas Perdana Menteri Muhyiddin dan juga Perdana Menteri Ismail Sabri dengan berbakar wang mati hantu semasa perayaan Cina ini. Kami sudah buat satu laporan polis ke atas beliau yang buat ini tak betul ini. So, saya bagi satu idea sekali lagi kepada Datuk Bandar dan juga kepada penguatkuasa undang-undang. Ini sampel. Kalau saya tanya macam mana hotel di Subang Jaya ini example example contoh, ada aktiviti perjudian, ada aktiviti pelacuran. So, you kena pergi siasat. Hotel ni ada lesen saya tahu, tapi jangan jawab saya bila you nak cover ini kesalahan, penyelewengan, penipuan ini, you membalas saya. Apa cakap? Hotel ini ada lesen. Komplain saya, aduan saya adalah macam mana kilang ini dibina, di reserve sungai, reserve sempadan, setback ini tak nak. Please. Dan macam mana jalan boleh ditutup oleh penyokong DAP ini tanpa halangan undang-undang? Apa ini? Apa ini? Ini bodohnya answer. Ini bodoh buang saya memasak. Ini bodohnya kerja. Ini apa? Syaitannya kerja. Kita tanya. Kita mahu membetulkan keadaan. Kita bukan aduan, kita bukan mempetikaikan. Kita bukan mempetikaikan lesen MBSJ. Kita sudah tahu. Tapi kita mempetikaikan macam mana MBSJ, pihak berkuasa tempatan, boleh menyokong, meluluskan CCC oleh arkitek tanpa merujuk kepada akta pihak berkuasa tempatan, akta ini kerja-kerja perairan di Malaysia ini. Tolonglah, saya tahu ini semua ini tidak diketahui ini Datuk Bandar Johari. Saya dengar orang cakap Datuk Bandar Johari ini orang yang jujur, berpegang kuat dengan agama, seorang yang berintegriti. So please, tolong siasat. Kalau tidak siasat, sulat, kita akan tulis sulat yang kemudian dan akan sisi kepada ini seberang Jaya, pencegahan rasuah Malaysia dan juga CCC kepada semua ESCO. Ini yang DAP dan keadilan ini semua. Terima kasih. Nelson Superbird. Saya buat ini, saya berharap ini satu komplain yang serius. Ini sudah tentu ada masalah-masalah. Ini unsur-unsur penyelengan telah berlaku sehingga satu kilang dibina di tepi sungai tanpa halangan. Walaupun aduan-aduan telah dibuat, tetapi mereka sampai tahap yang cuba nak kawal lagi. Walaupun orang yang buat aduan ini adalah satu fighter yang famous, Superbird burung ababil.
Terima kasih.